Seronok waktu kanak-kanak, seronok. Bebas berlari, tidur bila masa, makan apa saja. Kemudian di mana saja kita boleh buat kegembiraan menjadi kanak-kanak. Dalam keadaan kanak-kanak, Allah paksa kita untuk menjadi remaja. Kita mula diremajakan dalam hidup. Suara kita mula menjadi garam. Hidup kita dah mula tak sama lagi dengan zaman kanak-kanak. Kita mula berubah fizikal jasad kita. Saat remaja disebut dalam Al-Quran, wa hadainahun najdain. Aku mula ilhamkan pada kamu dua jalan. Kamu mula memilih jalan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kamu pilih dua jalan pada diri kamu, sama ada jalan yang baik ataupun jalan yang buruk dalam hidup kamu. Saat itu saat yang mula kita menjadi keliru dalam hidup. Di saat remaja, Rasulullah SAW sebut satu juzuk di antara juzuk-juzuk kegilaan. Digambarkan asy-syabab syu'batun minal junun. Remaja satu juzuk daripada juzuk kegilaan. Ya, cuba kita tengok kita remaja-remaja bagaimana. Remaja-remaja kan gila-gila kan hidup. Rambut dia tegak-tegak. Kemudian bercakap pun gila-gila. Ye, yo dia cakap. Saat remaja seronok. Kita gila-gila manjat pokok di antara dahan ke dahan. Kita boleh lari di atas batas padi. Kita boleh mancing ikan. Dan kita saat remaja kita gila tak gila, cuba tengok gambar kita muda-muda. Mesti kita geleng kepala, muka sakulah macam ni. Kita tengok muka kita ataupun kita geleng kepala. Saat remaja saat yang indah dalam hidup. Remaja kan gila-gila. Dan Rasulullah kata untung kalau dia boleh lurus agama. Sabwatu iman. Kalaulah kalian boleh lihat saat remaja, dia berulang alik ke rumah Allah sebanyak 5 kali sehari, bersaksilah dia di antara ahli syurga Allah yang sedang bergerak di atas muka bumi. Kerana remaja jarang dia boleh ingat pada Allah, jarang sangat. Tapi kalau dia boleh jaga juga agama dia, di antara ahli syurga Allah yang sedang bergerak di atas muka bumi. Remaja kan gila-gila. Kalau kita perhati di Mishan, remaja gila-gila, naik motor gila-gila, meniaga atas motor. Kalau orang gila memandang, orang gila pun geleng pada. Orang gila kata aku gila, dah ada lagi gila pada. Gambaran bagaimana dalam keadaan remaja. Dalam keadaan remaja, Allah paksa kita menjadi dewasa. Dewasa saat dewasa kita pada usia 20 tahun sampai usia 40 tahun. Kita mula menjadi dewasa. Kalian ada lagi yang bawah pada 20 tahun? Ada lagi? Saat kita mula dewasa dengan pengajian, didewasakan dengan perkahwinan, didewasakan dengan pekerjaan, kita mula menjadi dewasa. Didewasakan dengan persekitaran. Seronok menjadi dewasa, seronok. Tetapi Allah paksa kita menjadi tua. Tua tak ada orang nak jadi tua. Siapa nak jadi tua? Setengah-setengah orang kalau orang panggil dia pakcik marah. Apa pakcik-pakcik? Abang. Kena abang sekali lepeh terus ni. Tak nak dia jadi tua, sanggup makan pil anti penuaan, sanggup pakai lotion anti kedutan. Kedut juga. Maksudnya kita dipaksa oleh Allah untuk menjadi tua. Ada seorang nenek, sahabat anak panggil dia nenek. Panggil dia nenek, paling terus dia. Apa nenek-nenek? Kakak lah dia suruh. Aku ada power lagi tahu. Umur 86 tahun ada power lagi. Tak nak dia jadi tua. Dalam keadaan tua, Allah paksa kita mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang menyawa dia kena merasai kematian. Mati berakhir hidup tak? Tak berakhir hidup. Mati ni sekejap dia proses. Di antara saat di mana kita mula keluar roh kita daripada jasad kita, menghadap depan Allah, kemudian kita turun kembali, roh kita mula berada di hujung kepala kita. Kita mula melihat di saat itu siapa yang datang nak mandikan mayat kita. Kita boleh tengok bagaimana orang yang dah mula untuk nak kafankan mayat kita. Kita boleh tengok keadaan yang kita mula diusung untuk dibawa ke pembaringan kita. Kita boleh rasa saat mana himpitan kubur jasad kita mula turun ke liang.
kita mula bangun tanah di hadapan muka kita. Kala mana kain kapan mula dibuka untuk kita hidup di alam yang ketiga, dan kita bunyi cacing-cacing yang bergerak di bawah telinga kita, dan kita dengar tanah itu mula berbicara, selamat datang wahai hamba Allah, kamu akan lihat bagaimana aku akan lakukan bagi kalian sebentar lagi. Kita mula hidup di alam tersebut, hidup di alam yang ketiga ini. Kemudian kita berakhir ke hidup itu? Belum. Kita masih akan bergerak dan berjalan untuk hidup di alam yang keempat. Alam yang keempat, mula kita bangkit dan masing-masing tanya. Waktu mana bangkit saja bangun, masing-masing tanya, "Man ba'athana min marqadina?" Siapa yang bangkitkan kita daripada tempat tidur kita semalam? Elok-elok kita tidur, tiba-tiba kita bangkit balik. Hadza ma wa'ada ar-Rahman. Inilah yang dijanjikan oleh Allah yang sifat Ar-Rahman, wa sadaqal mursalun, dan benar Rasul-Rasul dahulu. Perhatikan, kemudian kita mula dipaksa oleh Allah bergerak lagi untuk dipaksa menuju ke syurga ataupun dihumban ke dalamnya. Hadis ini hadis yang panjang. Cuma nak sebut tentang ulama kata, kalau siapa yang dia nak mula mencintai Allah, dia mulakan dengan proses perjalanan hidup dia ke mana. Dia kena tahu bagaimana proses perjalanan hidup ini. Kerana hidup ini bukan Allah jadikan untuk sia-sia, tidak. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha? Kamu ingatkah aku jadikan kamu ni tak ada kerja buat kamu, wahai manusia? Aku tak ada kerja, aku jadikan manusia. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kamu ingat kamu tidak akan dikembalikan balik pada aku. Fata'ala Allahul Malikul Haq. Allah dah yang mempunyai kerajaan Malikul Haq yang penuh dengan kebenaran. Allah gunakan kalimah demikian nak gambarkan bagaimana proses ini. Allah, dia nak tunjuk sayang dan dia nak suruh manusia mula mencintai. Allah tunjukkan satu kedua yang paling baik dalam hidup. Nak tunjukkan, kalau kamu boleh tahu perjalanan hidup ini, tak ada orang yang boleh tahu tentang perjalanan akan datang nanti, kecuali seorang saja yang aku hantar di atas dunia ini. Lepas pada zaman Nabi-Nabi dan Rasul, ada Khatamul Nubuwah, Nabi yang terakhir. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah jadikan dengan sampai peringkat Allah letakkan sama kedudukan dia dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Besarnya nilai Nabi Muhammad. Kita boleh bayang bagaimana Nabi Muhammad itu Allah sebut, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalaulah kamu sudah sayang pada Allah, kamu kenal Allah dan kamu tahu tentang hakikat diri kamu, maka kamu kena ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada titik inilah para ahli ulama jadikan. Oleh kerana jarak kita semakin jauh dan semakin jauh kita dengan Rasulullah, sejarah lebih kurang 1500 tahun. Masa kita dengan Rasulullah sejarah 1500 tahun ini, ulama-ulama mula berbicara tentang bagaimana untuk kita nak mengenali dan kita mula mencintai jasad kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ahli ulama jadikan tarikh-tarikh. Apabila masuk dalam bulan Rabiul Awal, ahli ulama jadikan tarikh yang disebut dengan sambutan Maulid Rasul. Ahli ulama jadikan lagi berbagai-bagai cara nak suruh cinta pada Rasulullah SAW. Lalu ahli ulama mula jadikan program-program tertentu, forumnya, kemudian dengan ceramahnya, dan dengan tujuan untuk nak kenalkan dan perkenalkan Rasulullah. Dan yang terakhir, kalian berjumpa dengan program Laukana Bainana Al-Habib. Di antara satu contoh bagaimana nak tunjuk kalian kena rasa hidup ini dan kita kena rasa dalam hidup kita ini perlukan Rasulullah. Perlukan Rasulullah yang besar dalam hidup seseorang. Kerana kita nak pergi ke sana nanti. Oleh kerana kita nak pergi ke sana nanti, tak ada orang yang kita perlu bantuan pada kita. Para hadis kan bayang, apabila kita mati, masuk saja dalam kubur sekejap lagi, kita tak cari ayah kita, kita tak cari mak kita. Waktu mana masuk saja dalam kubur, soalan yang kedua yang akan ditanya, ma rabbuka wa ma nabiyuka. Bagaimana kamu bernabikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkit daripada mahsyar, kita tak cari adik-beradik kita, kita tak cari kawan-kawan kita. Al-akhillau yawma idzin ba'dukum li ba'd. Di akhir akhirat nanti masing-masing
menjadi musuh di antara satu sama lain. Illal muttaqun, kecuali orang yang bertakwa pada Allah. Cari seorang saja. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah cuba gambarkan bagaimana besarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup ini. Sampai peringkat kalau mana masuk dalam syurga, kita masuk dalam syurga, kita pun tak cari lagi keluarga. Semuanya ingin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin duduk dekat dengan Rasul. Kita buat contoh, seorang sahabat namanya Raba'ah. Misal contoh, Raba'ah bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Kalau mana dia mengikut Rasulullah, ke mana saja Rasulullah pergi, dia akan bawa yang dinamakan dengan bekas untuk menyediakan persiapan bagi Rasulullah. Dia bawa yang dinamakan dengan bekas-bekas air, dia sediakan celak Rasulullah, dia sediakan kayu sugi Rasulullah bersama dengan dia bekas untuk perlengkapan Rasul. Satu malam dia cerita, aku tidur dengan Rasulullah. Waktu mana aku tidur dengan Rasulullah, aku dapati Rasulullah dah tidur, bawa aku tidur. Kemudian lepas pada Rasulullah nampak gaya Rasulullah nak bangun, aku bingkar bangun awal. Lepas pada bangun saja, aku sediakan terus kerek dan kendi ini, dan aku tuangkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam air untuk Rasulullah mengambil wudhu. Rasulullah memandang wajah aku. Waktu mana Rasulullah mula memandang wajah aku, katanya Raba'ah, lalu aku tuang, Rasulullah memandang dengan sesuatu, katanya Raba'ah. Kemudian selesai ambil wudhu, Rasulullah SAW tanya terus, Raba'ah, salli ya Raba'ah, kamu minta dengan saya sekarang, wahai Raba'ah. Apa yang kamu inginkan daripada saya, wahai Raba'ah? Raba'ah sebut, ya Rasulullah, aku tak nak apa-apa ya Rasulullah, kecuali satu saja ya Rasulullah. Rasulullah kata apa dia, wahai Raba'ah? Urafiquka fil jannah. Saya mohon pada kamu ya Rasulullah, agar saya mendampingi kamu sampai ke dalam syurga nanti ya Rasulullah. Saya duduk dekat dengan kamu dalam syurga nanti. Rasulullah SAW memandang Raba'ah, wahai Raba'ah, kalau begitulah permintaan kamu, tolonglah aku untuk aku tolong kamu, wahai Raba'ah, dengan cara bikasratis sujud, perbanyakkan kamu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan sujud pada Allah. Maknanya gambaran bagaimana nak suruh dekat dengan Rasul. Sampai Rasulullah pesan, kalau kalian ingin dekat dengan Rasulullah, Rasulullah kata apa dia? Kamu buat baik pada anak yatim. Siapa yang berbuat baik pada anak yatim, dia dengan aku kahatain. Dia dengan aku bagaikan jari ini dengan jari ini. Rasulullah SAW tunjuk gambaran ini. Dekatnya dengan Rasulullah SAW. Para hadirin sekalian, saya nak sebut sikit lagi. Dalam dunia kita pada hari ini, dunia yang kita semakin jauh dengan Rasulullah, kita perlu balik untuk nak rasa cinta pada Rasulullah. Dan kita akan tanya, bolehkah kita nak mencintai Rasulullah di saat mana kita tak pernah lihat wajah Rasulullah, di saat mana kita tak pernah duduk dan makan bersembang dengan Rasulullah? Bolehkah sampai peringkat demikian? Anda jawab boleh. Dan ulama-ulama jawab memang boleh. Sebab Rasulullah pernah tunjukkan cinta pada Rasulullah mesti mengatasi segala-galanya dalam hidup. Cinta pada Rasulullah ini, kalau mana Sayyidina Umar datang jumpa dengan Rasulullah, Sayyidina Umar sebut pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah. Sayyidina Umar sebut, ya Rasulullah, aku mencintai kamu ya Rasulullah, bagaikan aku mencintai kedua ibu bapakku ya Rasulullah. Rasulullah jadi pada Rasulullah sebut, bukan demikian Umar, cinta kamu padaku. Lalu Sayyidina Umar sebut, ya Rasulullah, saya mencintai kamu ya Rasulullah, bagaikan saya mencintai anak dan isteri saya ya Rasulullah. Rasulullah jadi pada Rasulullah sebut, bukan demikian ya Umar. Lalu waktu mana sebut saja demikian, Sayyidina Umar betulkan kembali kenyataan. Sayyidina Umar sebut, ya Rasulullah, saya mencintai kamu ya Rasulullah, bagaikan saya mencintai jasad saya sendiri ya Rasulullah. Rasulullah jadi pada Rasulullah sebut, bukan demikian ya Umar. Sayyidina Umar terdiam Sayyidina Umar, bagaimana ya Rasulullah untuk mencintai kamu ya Rasulullah? Rasulullah sebut, cintalah pada aku wahai Umar, lebih daripada kamu cinta kepada jasad kamu, lebih daripada kamu mencintai anak dan isteri kamu, lebih daripada kamu mencintai wan nasu ajma'in, manusia keseluruhan di